Kau dan aku telah menyatu, satu jiwa dalam cinta. Petikan pembentangan rancangan Malaysia ke-12. Fokus pertama ini tertumpu kepada usaha mengembalikan semula momentum pertumbuhan ke semua sektor ekonomi dan mewujudkan sumber pertumbuhan baru. Pertumbuhan beberapa industri yang strategik dan berimpak tinggi iaitu elektrik dan elektronik, perkhidmatan global, aeroangkasa, industri halal, kreatif, pelancongan, biojisim dan aktiviti pertanian pintar akan dilonjakkan. Transformasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PMKS juga akan diperkasa. Pertumbuhan sektor perkhidmatan akan disokong oleh strategi pemodenan sektor untuk menjadi hub perkhidmatan serantau. Dalam hal ini, dasar dan perundangan yang jelas serta persekitaran perniagaan yang kondusif akan diwujudkan bagi menggalakkan lagi pelaburan yang berkualiti. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Radio Malaysia, Selangor FM. Assalamualaikum, selamat pagi ucapkan kepada anda sebelum tepat pukul 10.18 pagi. Saya Anis ketika ini menemankan anda. Terima kasih untuk anda yang singgah di Facebook Live Selangor FM. Dan saya taklah seorang-seorang ditemani oleh profesor kita iaitu Profesor Madya, Dr. Nur Radli Rizwan Shah. Apa khabar Prof kita? Sihat ke tu? Baik Anis, apa khabar? Alhamdulillah. Macam mana pula dengan Prof? Okey tak? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi saya nak panggil apa ni? Nak panggil Prof ke? Nak panggil doktor ke? Nak panggil Dr. Radli. Doktor boleh. Panggil doktor je. Jadi doktor kita ni didatangkan khas kepada anda di Selangor FM dari Pensyarah Ekonomi Analisis kita lah Fakulti Ekonomi dan juga Muamalat di Universiti Sains Islam Malaysia di USIM. Jadi hari ni pensyarah kita tak adalah mengajar ya. Mengajar kat Radio Selangor FM lah ya. Boleh lah juga. Kan? Jadi diterbitkan oleh Daski Shah Ewas. Ya macam mana doktor? Ya. Kan jadi doktor hari ni akan berkongsi ni. Maklumlah berkaitan dengan belanjawan 2022 ni kan. Jadi untuk pra belanjawan 2022 ini diharapkan dapatlah doktor bagi sedikit sebanyak lah pendapat dan juga ilmu info kepada kita ni. Boleh doktor? Boleh. Alhamdulillah. Jadi walaupun tak dapatlah kita ni bersuah mata di konti, tak apalah di Facebook Live pun okey juga doktor Ini pun bersuah mata juga ni. Kan? Kan boleh lah. Jadi kepada anda kalau ada soalan nanti boleh singgah-singgah juga di Facebook Live Selangor FM. Saya Anis dan juga Dr. Nur Radli. Jadi dalam masa sama juga seperti yang kita sedia maklumkan 27 September yang lalu kan, Perdana Menteri kita telah pun umumkan rancangan Malaysia ke-12. Jadi akhir bulan ini insyaAllah kita akan dengarkanlah pembentangan bajet untuk belanjawan 2022. Jadi pada pendapat doktor macam mana pandemik ni dia boleh pengaruh dari segi keuangan lah untuk aspek belanjawan negara kita nanti. Okey, kalau kita tengok baru je kita dapat mendengar pembentangan RMK 12 kan. RMK 12 satu perancangan jangka sederhana lah, maksudnya jangka 5 tahun kan. Betul. Ada juga belanjawan. Okey, belanjawan tu adalah kita punya perancangan ataupun perbelanjaan dan pendapatan kita yang kita akan perolehi dan juga belanjakan dalam masa setahun. Jadi setahun ni pendek lah maksudnya. Dan kita kalau saya baru je masa RMK 12 tu, kalau kita tengok RMK 12 tu ada 556 muka surat. 556 muka surat. Wow. Lama nak habis belajar ni. Kalau untuk orang biasa kan. 13 bab, 3 tema utama. Jadi maksudnya jadi panjang lah nak baca tu. Tapi maksudnya apa yang ada dalam RMK 12 tu, okey, dalam kita perancangan untuk belanjawan 2022 ni kena selari tau dengan maksudnya perancangan jangka sederhana tu. Dan dalam perancangan jangka sederhana tu pula kita kena capai pula perancangan jangka panjang.
Okey, perancangan jangka panjang kita tu yang WKB 2030 tu, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 tu yang 10 tahun punya perancangan tu. Jadi kalau Wawasan dalam kemakmuran bersama. ya 2030. Jadi kalau kita tengok dalam konteks belanjawan pada kali ini 2022 ni, kita rasa kita dah boleh agak lah. Okey, kita dah boleh agak lah. Sebab perancangan jangka panjang kita tahu apa, perancangan jangka pendek pun baru je dibentangkan. Jadi untuk belanjawan 2022 ni kita boleh menjangkakan bahawa ada tiga tonggak utama lah, tiga tonggak utama yang kita boleh saksikan. Iaitu? Yang pertama, kita cuba agak apa. Cuba agak apa. Yang tu boleh yang buka talian tiba-tiba Yang pertamanya ialah kita akan menyaksikan bahawa kita untuk menghadapi masalah COVID-19 ni. Yang tu tonggak utama lah, yang pertama tu, maksudnya kita masih lagi dalam proses kita untuk memerangi lah pandemik COVID-19 ini. Ini macam kita berperang lah dengan COVID-19 ni kan. So maksudnya kita mungkin akan lihat peruntukan bajet untuk COVID-19 tu, dari segi vaksinasi ke, dari segi apa ke, untuk kita buka balik ekonomi. Sebab bila kita dah vaksin dan apa semua kan, mungkin kita boleh beroperasi secara mungkin tak secara penuh, ataupun dari segi, sebab kita tengok kalau sekolah pun ada yang hybrid, macam universiti pun kita pun akan pergi kepada digitalization dan kan. So maksudnya mungkin ada perubahan dari segi bagaimana kita beroperasi nanti. Itu yang pertama ialah memerangi pandemik COVID-19. Itu saya rasa ada bajet yang besar juga dalam situ. Yang kedua, untuk memerangi bajet, kiranya untuk memerangi masalah COVID-19 ni. Okay. Jadi itu pendapat profesor kita bukan kaleng-kaleng ni. Jadi kan itu baru yang pertama tu. Sebab yang tadi doktor beritahu, insyaAllah nanti ada tiga kan yang utama. Jadi kepada anda juga dalam sama doktor ramai yang menyapa doktor pagi ni dalam zon aspirasi negeriku. Ada Ala Ali, katanya selamat pagi doktor. Ada Alias, Cik yang berada di pantai tu. Kan, kalau ada soalan jangan malu-malu, jangan segan-segan, sebab ramai juga yang menyapa di 019-330-4425. Macam contohnya Deza Muhammad yang berada dekat Sementer tu, katanya hi Prof. Gitu ya. Jadi kalau ada soalan jangan malu-malu. Kena jawab apa tu? Hai juga lah kan. Itu sap-sap-soy. Nanti kita dengarkan nanti kalau ada soalan yang kritikal. Kalau ada kalau anda nak cadangkan soalan ke kan, ataupun dia nak tanya pendapat profesor kita ni dah lalang ada kat sini kan. Bukan biasa-biasa ni datangkan dari USIP ni. Selepas ini doktor boleh ya? Kita dengarkan dulu lagu ini. Kita ibaratnya macam profesor dalam bab ekonomi tak dapat dipisahkan lah dengan pendapatnya dalam hal belanjawan. Isi dan kulit tiba. Kita jangan ke mana. Kita sambung selepas ini.
Isi dan tulis. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali ya bersama dengan Zon Aspirasi Negeriku dibawakan khas untuk anda. Ada Profesor Madya Dr. Noragli Rizwan. Jadi kepada anda, kalau ada soalan nak tanya kepada Dr. Noragli Rizwan Shah kita ni, jangan malu-malu lah. Boleh hantarkan ke 0193304425 ataupun lagi senang lagi, doktor pun boleh baca. Anda boleh hantarkan terus ke Facebook Live Selangor FM ketika ini. Boleh doktor ya? Boleh. Dia ada juga yang bertanya ni, bila dah kata boleh tanya ni, ada sahabat kita ni lah, Encik Lee, tapi dia hantarkan ke WhatsApp Selangor FM. Dia kata, saya salah seorang daripada yang menyertai, katanya Persatuan Tourism. Tapi tak nyatakan pula ni Tourism Selangor ke, Tourism KL ke, Tourism Malaysia. Tapi dia kata dari 3,000 keanggotaan, sekarang ni tinggal 900 je, yang lain semua bungkus. Jadi agak-agaknya ada ke bantuan untuk kami. Macam tu. Ni hotel-hotel bajet. Okey, nak jawab soalan dulu ke macam mana? Okey juga kalau jawab terusnya pendapat doktor lah kan. Tadi dengan lagu isi dan kulit tu kan. Dia maksudnya kita tengok kulit ke, kita tengok isi dia kan. So penting juga tu kan. So macam contohnya okey, kita dah ada dia punya perancangan tersebut, apa dia punya contohnya RMK 12 ke belanjawan ke, itu demi kulit dia. Isi dia macam mana? Kan isi dia tu. Itu yang soalan datang tu tadi tu, soalannya tadi contohnya nampak tak pendapat kan? Doktor tu. Kumpulan search punya lagu kan tu Alright, okey, tentang kalau isi apa ni tourism punya industri ni, okay, memang tourism industri ni terkesan ya sangat-sangat dah terkesan sangat. Sebab apa kalau kita lihat daripada Mac 2020 tu kita start MCO kan, dan lepas tu RMCO lah, lepas tu macam-macam kan, PKPD semua macam-macam sampai sekarang ni barulah nak hijau balik kan. Jadi
Jadi efeknya kepada industri perhotelan adalah sangat getir lah, sangat getir. Kita merasainya. Kita merasainya sebab memanglah sekarang ni memang kita pun tak boleh nak pergi ke hotel sebelum ni lah kan. Jadi selepas ekonomi kita mungkin akan berkembang balik. Mungkin akan berkembang balik sebab ekonomi dia ada turun naik dia kan, turun naik dia. Tapi persoalannya apakah bantuan kan yang boleh diperolehi daripada bajet contohnya kan. Saya rasa perlu industri perhotelan ini diberikan bantuan lah dari segi mungkin dari segi untuk mereka bangun kembali kan, nak bangun kembali sebab dah terjatuh contohnya kan, dah terjatuh sekarang ni macam mana nak bangun balik. Okay. Ada yang dah muflis, ramai yang dah muflis kan. Bab kata dia daripada 3,000 tu, saya pun baru tahu lah juga kan. Tinggal 900 saja. Untuk hotel bajet lah. Tapi mungkin kita kira mungkin dalam negeri je lah kot tu kan. Tapi masih menunjukkan ramai lah yang terkesan tu kan. Ya, ramai terkesan. Jadi itulah tu mungkin akan perlu ada. Tapi kalau dah muflis tu agak sukar lah. Jadi sebelum muflis tu sepatutnya kena minta moratorium ke apa ke, sebab apa, kalau dia dia jangan muflis lah. Okay. So sebelum dia dia kalau ada masalah tu jumpalah bank ke apa ke, minta moratorium dulu, tak tangguh dulu kan. Dan mungkin dia dah cuba dah tapi tak dapat kan. Tak semua orang berrezeki kan. Tapi tak apalah doktor. Tapi sikit sebanyak doktor pun adalah bagi input juga. Tapi yang tadi tu kan yang doktor dah kongsikan yang pertama. Lagi dua doktor dalam intipati. Yang kedua ialah penstrukturan ekonomi. Kita nak kena penstrukturan ekonomi ni. Jadi dalam contohnya tadi tourism tadi kan. Tourism tu ada masalah kan. Jadi macam mana dia nak bangkit kembali ni. Nak memperkasakan ekonomi balik. Itu adalah tunggak yang kedua saya rasa dalam belanjawan tu ialah tumpuan utama dia untuk memperkasakan ekonomi. Jadi yang industri-industri yang terkesan dan sebagainya kan, contohnya industri untuk IKS kan, mikro dan sebagainya, ini perlu dibantu seiring dengan perubahan zaman kita ni. Contohnya sekarang ni kita ialah macam kita sekarang ni kan, saya tak perlu pun datang ke konti tapi saya dah boleh live interview macam ni kan. Konteks ni digitalization. Ini nak panggilnya digitalization, iaitu perubahan paradigma daripada traditional way of doing things. Okay, bahasa Inggeris pula. Boleh faham. Lecturer kan. Kepada pembudayaan digital. Okay, digitalisasi kan, dan gig economy. So itu adalah mungkin dalam tumpuan yang keduanya adalah untuk ekonomi, untuk memperkasakan balik, untuk meningkatkan balik ekonomi kita yang terkesan daripada tahun 2020 tu sampai 2021. Kalau kita tengok kita punya pertumbuhan ekonomi RMK 11 sebagai contohnya, RMK 11 kita punya pertumbuhan daripada 2016, 17, 18, 19 di antara 4 kepada 5% pertumbuhan kita. Tetapi pada tahun 2020 kita punya pertumbuhan ekonomi menguncup kepada 5.7, negatif 5.7%. Jadi keseluruhan negatif. Okey, jadi keseluruhan pertumbuhan kita pada RMK 11 itu hanyalah sebanyak 2.7%. Jadi rendah dah, rendah. Okey, rendah. 2.7 ni kiranya walaupun dengan sikit 2.7 tapi sebenarnya impak dia sangat besar. Kiranya macam betul-betul rendah lah tu maknanya ya. Ya, betul. Walaupun kita selalunya kita meningkat dalam 4 kepada 5%. Itu yang biasa kan, yang biasa. Tapi sebabkan oleh pandemik COVID-19 tu, kita terjatuh kepada 5.7% negatif tu yang dia tarik semua tu. Dia tarik yang kita naik 45 tu kepada 2.7. Tapi ini tak perlu dirisaukanlah. Sebab apa? Krisis-krisis begini banyak berlaku sebagai contohnya pada tahun 1975 dah ada pula. Dia panggil krisis minyak masa tu. Krisis minyak 75 kita dah pernah kena. Saya baru lahir masa tu lah. 75. Saya ingat pasal Soros. Masa sekolah kan. Soros 98. Ya. Soros 98 tu sekali. Tahun 2001 ada .com. Bubble, .com bubble. Maksudnya elektronik punya apa semua tu dia ada masalah. Tahun 2008 subprime crisis, itu krisis subprima hartanah di US
efek juga global tapi tak stroke lah pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 kita jatuh 50.7%, tapi kalau kita tengok masa time Soros tu, bukan Soros Asian Financial Crisis tu, kita jatuh sebanyak negatif 7.8. Okay, lagi tinggi. Kan? Lagi tinggi. So sekarang ni kita jatuh ni 5.7 pada 2020 tu taklah seteruk masa kita di Asian Financial Crisis ni. Ya, betul. Itu short form je lah. Soros semua faham ni. Okay. Dan juga doktor, itu baru nombor 2. Tapi sambil-sambil tu ada sahabat-sahabat kita juga lah antara yang menyapa. Ada Cik Embun ni katanya saya tak pandai lah doktor pasal belanjawan negara ni. Kita belajar-belajar online aja pandai lah. Tak apalah kita tak pandai tu lah kita bersama profesor ni. You berandai. Dalam belanjawan nanti saya rasa banyak lagi insentif tentang online ni, tentang digitalisasi ni. Itu yang ketiga katnya kot ya? Yang ketiga ni tak, yang bukan. Yang tu kedua, tu masuk dalam kedua tu. Orang masuk sekali dalam pensusuran tu pensusuran ekonomi tu, jadi maksudnya adalah geran-geran digital kan. Jadi mungkin kita nanti akan tengok micro enterprise akan dapat geran digital. Macam mana nak digitalkan diorang ni kan? Kalau dulu dia cuma kalau macam Makcik Kia tu jual nasi lemak je, tapi sekarang ni Makcik Kia jual nasi lemak boleh beli secara online. Macam tu. Kan? Betul. Tapi tak apa doktor, lepas ni kita nak dengarkan pendapat doktor yang ketiga pula. Boleh doktor Boleh. Ini khas untuk yang tengah masak. Kepada yang tengah-tengah masak tu, semoga makanan anda sedap, lemak manis. Abang kata Roslan Madun ni lagu ini. Jangan ke mana, lepas ni kita akan kembali bersama dengan profesor kita, okey? Santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ukirim rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, pandanglah manis ala amboi, anak siapa. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, pandanglah manis ala amboi, anak siapa. Pohon sana, pohon meranti, di tengah-tengah pulau perindu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah rindu menderu. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, pandanglah manis ala amboi, anak siapa. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, pandanglah manis ala amboi, anak siapa. Hujan di hulu tak rada-rada, ributlah turun bertalu-talu. Abang di hulu, adik di Kuala, ku hanyut rindu dalam perahu. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, pandanglah manis ala amboi, anak siapa. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi,
pandanglah manis alam amboi amboi anak siapa. Itu ada lagu Lemak Manis. Kepada anda ya, selamat menjamu selera pokok lah. Waktu begini ada juga yang tengah makan sambil dengarkan Zon Aspirasi Negeriku. Kita bersama dengan Dr. Nur Radli kita kan. Jadi ramailah yang menyapa doktor ketika ini. Sambil-sambil tu juga ada yang kata pasal ekonomi ni. Harapnya lepas ni saya punya keuangan bertambah kukuh lah. Kita tak pandai nak berniaga ni. Tak apalah, kita makan gaji je lah awak. Dan juga dalam masa sama ya doktor. Bila doktor nak kongsi-kongsikan ni juga ni. Tadi dah kata dah doktor punya pendapat ada 3 tema utama lah ya. Daripada perstrukturan ni baru tadi. Dan yang sebelum tu tadi tu berkenaan dengan yang first tadi apa doktor? COVID. COVID untuk membantu sesiapa yang terkesan COVID ni. Yang ketiga doktor punya pendapat apa doktor? Untuk rakyat. Maksudnya kena memakmurkan rakyat. Maksudnya dari segi sentimen bantuan kepada sosial lah untuk pembangunan sosioekonomi. So rakyat maksudnya ada untuk memerangi pandemik COVID. Yang kedua untuk ekonomi dan ketiganya untuk rakyat. So saya rasa itu tumpuan utama lah. Ini gambaran saja gambaran saya kita. Faham. Kita nak tahu apa yang akan sebab doktor kan pakai ekonomi, tapi tak apalah doktor dapatlah juga gambaran-gambaran kasar kan, tak lari insya-Allah tu kan. Dalam masa sama juga sebelum ialah kita cakap lebih lanjut lagi mengenai nanti kan hujung bulan ni sama-sama kita nantikan ya mengenai dengan kita punya prabelanjawan 2022 ni. Mungkin doktor juga boleh kongsikan sedikit dululah kan berkenaan dengan defisit. Ramai yang dengar defisit kat radio, kat TV, kat surat khabar, tapi macam mungkin kurang jelas sikit. Boleh doktor terangkan dulu maksud defisit tu? Defisit dia macam ni lah. Defisit dia punya lawan dia surplus. Okey. Kalau dalam bahasa yang biasa kurangan atau lebihan. Okey, kurangan atau lebihan. So kalau kita individu, kita ada pendapatan, gaji, tolak perbelanjaan. So kadang-kadang kita lebih belanja, kadang-kadang kita kurang belanja dan kita ada simpanan. Simpanan tu lebihan lah. Kalau kita terlebih belanja, kita jadi kurangan lah. Maksudnya terpaksalah kita nak kena pinjam ke apa ke nak cover kita punya perbelanjaan. Itu sama juga dalam kerajaan. Kerajaan ada pendapatan dan ada juga perbelanjaan. So bila dia pendapatan dia lebih daripada perbelanjaan, maka ianya adalah surplus. Okey. Tapi kalau pendapatan lebih kecil daripada perbelanjaan, maka dia akan jadi defisit. Maksudnya dia belanja lebih daripada pendapatan. Jadi doktor selaku pakar ekonomi kita ya, dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, adakah doktor menjangkakan pada kali ini ya, ialah kita sudah maklumlah kot mestilah defisit kan, tapi mampu ke untuk menanggung defisit untuk kali ini? Okey, kalau kita tengok kita masa time kita 2015 iaitu RMK 11 kan, kita punya defisit dalam 3.2%. Okey. Lepas tu pada tahun 2017 kita punya defisit menurun tau masa tu 2.9%. Okey, 2.9% turun makin mengecil defisit tu, tapi disebabkan masa tu ada GST. GST, pendapatan kepada negara ada GST, so defisit kita berkurang. Tapi pada tahun 2018 GST ditarik balik kan, kita terus SST, kita punya kita punya defisit meningkat kepada 3.7%. Okey. 3.7%. So itu belum pandemik lagi tu, dah memang defisit dah kan. 2020 pandemik, okey, kita punya defisit adalah 6.2%. Tinggi 6.2%. Okey. Jadi 20 kita jangkakanlah 2022 punya perbelanjaan ni juga akan berdefisit, tapi kita jangkakan kalau kita tengok RMK 12 punya jangkaan pun kita defisit dalam 3.2% balik dah. 3.2%. So memang kita sebab apa dalam RMK 12 kita punya perbelanjaan akan membuatkan perbelanjaan fiskal mengembang. Fiskal mengembang maksudnya kita akan berbelanja lah, kita akan berbelanja. So dekat situ memang kita akan jangkakan akan defisit lah. Tapi macam mana kita nak tampung defisit tu? Kalau kita contohnya kita lah, kita individu, kita dah belanja terlebih, mana kita nak tampung? Kan? Duit tu. Kan? So selalunya kalau DJ Anis kat mana? Alamak. kalau biasalah bulan tu terlebih lah. Okey, mana sumber nak ni?
sumber nak Talian ayat lah. talian ayat kan. Tu kan talian ayat. Tu Dan sama juga simpanan tu walaupun dah kata Ha. jangan usah untuk kecemasan, terpaksalah keluarkan. Asyik kecemasan je asyik keluar je lah nanti kan. Ya, Okey, tapi dalam dia alasan je kecemasan tu. Pergi Ha. bercuti pun kecemasan. okey. Cuba kalau tiba-tiba kecemasan tu dah tak ada. Ya, tak ada. Maksudnya Kalau tabungan dah tak dia ada, Hmm. kalau dah tak ada sangat-sangat, saya rasa bolehlah kot dia jual apa-apa yang jarang digunakan ke. Nak jual kan. So jual pun boleh. Okey, kalau jual pun tak ada, nak tahu tak boleh nak jual lagi dah, apa lagi yang boleh kita buat? Berniaga kot tiba. Okey, cari pendapatan lah lagi. Okey, ada Ya, lagi tak? kedua, ketiga, keempat, kelima. Oh, banyak kan kita punya alternatifnya kan. Jadi dalam konteks ni kalau kita terpaksa berbelanja lebih, okey, kita buat polisi mengembang. Jadi maksudnya kerajaan perlu cari pendapatan lebih, okey, untuk tampung perbelanjaan tersebut, ataupun juga dia perlu, kalau dia tak ada pendapatan, tak adalah, tak boleh nak letak cukai lagi pun takut rakyat marah ke, contohnya kan. Jadi sekarang ni dia terpaksa carilah sama ada dia jual aset ke. Itu tadi macam tu, jual aset tak berapa digemari oleh orang Malaysia. Jadi mungkin terpaksa meminjam. Tapi sekarang ni masalahnya hutang negara pun dah tinggi. Okey. Hutang negara dah tinggi. Sekarang dulu kita punya statutory hutang kita ialah pada 55%. Okay, daripada 55%. Daripada KDNK kita kan. Tapi sekarang ni dia telah ditingkatkan kepada 60% pada tahun 2020. Okey. Pada 60%. Pada tahun pada tahun 2020 juga statutory hutang kita dah jadi 62.1. Itu yang diorang kerajaan mungkin akan cuba untuk meningkatkan lagi keupayaan kita untuk meminjamlah kepada 65%. Okey, faham. Maknanya pendek kata itulah kesimpulannya insya-Allah nanti. Itu antara inisiatif yang akan diambil oleh kerajaan Jadi saya harapkan kepada anda tengah mandu, tengah kerja ke tengah masak, memahamilah apa yang sedang diusahakan, diterangkan ya. Kalau dah cerita panjang ni. Betul. Itu nanti kena buat kuliah tu. Malam dah habis. Tak cukup, sambung besok kan. Nanti penerbit kita dah skip kena jemput lagi. Gitu. Jadi doktor mungkin dengan masa yang akan agak singkat ni kan, mungkin doktor boleh kiranya buat kesimpulan lah kan, bantuan-bantuan sebelum kita tamatkan kita punya program aspirasi ni. Mungkin bantuan secara ringkasnya terutamanya kepada golongan B40 ke kan untuk belanjawan kali ni, dan yang lain-lain tu apa pendapat doktor mengenai jenis bantuan yang bakal disediakan dalam belanjawan kali ini hujung bulan. Bantuan yang biasa tu kita okeylah macam biasalah kan. Tapi yang saya mungkin nak lihat lebih banyak ialah tu bantuan tentang, contoh tadi kan dia nak tingkatkan pendapatan dia. Kalau dia nak buat perniagaan mikro contohnya kan. So mungkin ada bantuan yang boleh membolehkan dia untuk membuat dia mempunyai pendapatan yang lain. Okay? Dulu dia ada satu pendapatan, sekarang dia ada pelbagai sumber pendapatan, daripada perniagaan ke, daripada online, jual online ke apa ke dan sebagainya. Jadi itu akan dapat menambahkan pendapatan mereka supaya dia orang ni dapat meningkat pendapatan dia orang. Itu saya rasa itu satu benda yang mungkin boleh ditekankan juga dalam belanjawan tersebut. Terima kasih banyak profesor kita ya. Belit nak main doktor, main profesor ke. Lepas ni sambung belajar lagi doktor, jadi nak panggil apa pula lagi? Jadi selamat mengajarlah kepada doktor nanti ya. Profesor Mahir Dr. Nuradli Rizwan Syah Muhammad Al-Adali ya, iaitu pensyarah ekonomi analisis di Fakulti Ekonomi dan Muamalat di USIM. Jadi doktor pula kalau boleh kongsi sikit lah, ada pengajaran dekat USIM okey ke dengan student semua tu? Mungkin ada juga yang setengah saksikan secara live ni student juga. Okey, memang online sekarang ni. Semester yang akan datang ni pun secara online. Sampai hujung tahun tu macam mana untuk yang setakat ni? Sampai semester 1 habis lah. Semester yang sampai habis semester ni semester. Baru bermula hari ni juga minggu depan juga. Semester baru. Minggu depan sebab tadi ada pensyarah juga. Tapi saya tak tanyalah lagi dia dari mana. Dia kata kelas dia hari ni baru start 9 pagi sampai 3 petang sambil mengajar, light pasang Selangor FM bagi dengar katanya. Saya minggu depan start hari Selasa. Okey. Terima kasih banyak. Jadi doktor ya, kepada sahabat pendengar kita ni ada Hashim, ada Apel Hijau, ada juga mendengarkan dari Perak ni macam negeri lah kan, Cik Daludin, Cik Embun, Lias semua ni Dari Perlis pun ada tengah dengar juga. Mungkin kalau diorang nak
berhubung dengan doktor ke kan, mungkin doktor boleh kongsikan Facebook ke Instagram, Twitter Facebook. ada? Facebook saya Nur Adli Rizwan Shah. Nama betul ya? Nur Adli Ridwan Shah Ya. Alright. Senang nak ingat. Terima kasih banyak doktor ya. Okay, InsyaAllah ada sama. rezeki lagi kita jumpa lagi. InsyaAllah. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itulah dia. Semoga dapatlah sedikit sebanyak gambaran untuk belanjawan pada kali ini. Aspirasi Negeriku yang telah diterbitkan oleh Daski Syaiwan. Soalan jangan ke mana? Kita nak dengarkan lagu ini, Empat Darah. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih.